belajar sekarang bersama saya Suat Silapan, iaitu berkaitan dengan kalimat pengurusan masa, jadual waktu dan kemudian. Okay, kita mulakan dulu untuk pagi ini bagi tayangan. Itu berkaitan dengan pengurusan masa dan kemudian nanti kita akan teruskan dengan berkaitan jadual waktu dan kemudian. Silakan. Misi bahagian matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu membangunkan potensi pelajar Bumiputera dalam bidang sains, teknologi dan profesional melalui pendidikan pra-universiti yang berkualiti untuk melahirkan modal insan yang cemerlang. Program matrikulasi diwujudkan pada tahun 1998 merupakan satu program persediaan bagi pelajar Bumiputera untuk melayakkan mereka melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah pertama dalam bidang sains, teknologi dan profesional di institusi pengajian tinggi dalam dan di luar negara. Ia selaras dengan jurusan yang terdapat di program matrikulasi iaitu jurusan sains, kejuruteraan, perakaunan dan perakaunan profesional. Bercakap soal masa, sedarkah anda bahawa semua orang sama sahaja? Kita semua ada 24 jam sehari. Tokoh-tokoh hebat di Malaysia menguruskan masa 24 jam mereka dengan begitu efisien. Datuk Lee Chong Wei mempunyai 24 jam. Tan Sri Syed Mohtasyah bin Syed Nur Al-Bukhari ada 24 jam. Dan Tan Sri Dr. Tony Francis Fernandez juga mempunyai 24 jam sehari. Kalau anda nak tahu, ramai bekas pelajar Kolej Matrikulasi yang telah berjaya hasil daripada pengurusan masa mereka yang benar-benar efektif. Anda mesti biasa mendengar atau melihat mereka ini, bukan? Ya, mereka bekas pelajar Kolej Matrikulasi. Mereka juga ada 24 jam. Ada orang kata, time is gold. Masa itu emas. Pada saya, orang yang berkata demikian adalah kurang tepat. Masa bukan emas, malah lebih bernilai daripada emas. Masa yang sudah berlalu tidak boleh kita kembalikan. Masa atau duit boleh kita dapatkan semula. Menurut Imam Hasan Al-Banna, sesiapa yang tahu nilai sebenar masa akan tahu tentang hidup itu sendiri kerana masa adalah kehidupan. Sesungguhnya, masa itu ibarat pedang. Jika kamu tidak memotongnya, ia akan memotong kamu. Baiklah, saudara-saudari sekalian. Kenapa ya masa itu penting? Apa tujuan pengurusan masa ini? Ia adalah bertujuan untuk mengelakkan daripada melakukan sesuatu perkara yang sia-sia. Seterusnya, memastikan semua kerja boleh disiapkan tepat pada masanya. Dan yang ketiga, perkara-perkara yang diatur mengikut masa yang betul akan menyenangkan hati kita. Seterusnya adalah untuk mengelakkan tekanan, stres dan gangguan emosi. Kepentingan masa ini adalah apabila anda gagal untuk menguruskan masa dengan bijak, anda mungkin akan membazir masa yang banyak dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah, menjadi tidak produktif, pasti mendapat stres, seterusnya menjadi cemas dan bimbang serta bertambah gusar dan akhirnya akan mudah marah. Dan yang paling utama, anda gagal menyiapkan apa-apa tugasan pada masa yang ditetapkan. Jadi, nak ke tak nak urus masa dengan baik? Banyak perkongsian di media sosial dan bahan pembacaan tentang kaedah mengurus masa. Anda boleh pilih mana-mana yang bersesuaian dengan diri anda. Berikut, saya kongsikan kaedah pengurusan masa yang berkesan. Berkesan atau tidak, anda perlu buat, dan buat. Berikut dikongsikan kaedah pengurusan masa pembelajaran di rumah dan pembelajaran di kolej. Baik, mari kita lihat apa yang perlu anda lakukan bagi mengurus masa dengan baik semasa belajar di rumah atau pembelajaran dalam talian. Kita bahagikan kepada 3 bahagian, iaitu bahagian sebelum, semasa dan selepas pembelajaran. Bahagian pertama, sebelum sesi pembelajaran. Sebelum memulakan sesi pembelajaran, pelajar perlulah terlebih dahulu, yang pertama, meneliti jadual pembelajaran yang telah diberikan bagi memudahkan segala persiapan seperti menyediakan buku rujukan dan buku nota yang berkaitan dengan mata pelajaran yang akan berlangsung pada hari tersebut.
Seterusnya, pilihlah tempat belajar yang sesuai. Sebaiknya, jangan belajar di depan televisyen. Cari ruangan yang selesa, tenang dan aman. Yang ketiga, pastikan semua keperluan pembelajaran seperti komputer riba atau telefon bimbit telah dicas ke tahap maksimum dan yang paling utama, data internet mencukupi. Yang keempat, bersedia di tempat belajar 15 minit sebelum kelas bermula sambil membuat sedikit ulang kaji pembelajaran yang lepas atau membaca nota pembelajaran yang akan datang. Semasa sesi pembelajaran, anda perlu kekal fokus pada pembelajaran yang sedang berlangsung. Jangan tengok media sosial atau membuat pekerjaan yang lain kerana anda akan mudah hilang fokus dan terganggu. Sebaiknya, buatlah nota ringkas sendiri dengan menggunakan teknik mapping atau apa-apa teknik yang memudahkan anda faham tentang pembelajaran itu. Pastikan juga kamera anda dalam keadaan mode on apabila diminta oleh pensyarah. Interaksi dengan cara ini membolehkan anda lebih fokus. Jika anda tutup kamera, pasti akan ada peluang untuk anda tidak fokus. Pastikan anda mengambil bahagian dalam sesi pengajaran dan pembelajaran dengan aktif dengan menjawab dan bertanyakan soalan sekiranya perlu. Anda boleh meminta izin take 5 daripada pensyarah untuk kekal fokus sekiranya perlu. Minumlah air kosong atau makan buah-buahan bagi mengelakkan dari rasa mengantuk, tetapi pastikan anda tidak mengganggu sesi pembelajaran. Anda juga digalakkan untuk merakam pembelajaran online yang sedang berlangsung bagi memudahkan anda ulang dengar pada masa akan datang. Okey, yang terakhir ialah selepas tamat pembelajaran. Selepas tamat sesuatu mata pelajaran, anda perlu segera membuat perancangan bagi mengatur dan menyusun jadual anda dalam menyiapkan tugasan, kuis ataupun kerja rumah yang diberikan. Ia penting supaya anda tidak melewati tarikh dan masa yang ditentukan untuk menghantar kepada pensyarah yang terlibat. The Eisenhower Matrix boleh digunakan bagi menentukan apa yang penting dan apa yang perlu disegerakan. Dan yang terakhir, pastikan anda perlu menyimpan semua nombor telefon pensyarah anda bagi memudahkan anda untuk berhubung dengan mereka sekiranya perlu. Okey, baik. Apa yang akan dikongsikan sebentar lagi adalah pengurusan masa semasa anda berada di Kolej Matrikulasi, khususnya semasa pembelajaran bersemuka. Seandainya anda kembali ke kolej kelak, kemungkinan anda akan belajar secara bersemuka ataupun secara hybrid atau dalam talian. Tidak mengapa, jangan panik, jangan risau. Anda hanya perlu cakna dan peka terhadap arahan pengurusan kolej dari semasa ke semasa. Okey, mari saya kongsikan pula jadual PDP kolej. Nah, anda perlu belajar di kolej mulai jam 8 pagi hingga 4 petang. Tidak sama dengan di sekolah dahulu. Jangan risau. Bukanlah anda belajar secara terus-menerus. Ada waktu senggang di antaranya. Apapun, rujuk jadual masing-masing. Tips yang pertama, rancang dan susun jadual harian. Buatlah jadual harian anda sendiri. Catatkan pukul berapa biasanya anda bangun tidur. Berapa lama anda bersiap untuk ke kelas. Pukul berapa anda pergi ke kelas. Pukul berapa anda pulang dari kelas ke kolej kediaman. Berapa lama masa pula yang anda perlu ambil untuk menyiapkan tugasan. Daripada jadual di atas, anda boleh menentukan berapa banyak masa lapang yang anda ada dan anda boleh menyusun jadual supaya semua aktiviti dapat disempurnakan pada hari yang sama. Buat juga semua senarai mengenai perkara yang penting, khususnya apa yang ingin anda lakukan. Berikut merupakan contoh jadual harian. Merancang jadual aktiviti harian adalah penting. Anda boleh mulakan hari anda dengan melakukan kerja-kerja yang paling penting di awal pagi. Anda juga boleh rancang jadual anda. Contohnya, pada waktu semasa di antara kelas ataupun selepas jam 4.30 petang, anda boleh merancang dan membuat temujanji berjumpa pensyarah bagi bertanyakan tajuk yang anda kurang faham di dalam kelas. Anda perlu senaraikan semua aktiviti yang anda jalankan dalam masa satu hari. Susun atau aktiviti berdasarkan kepentingannya. Buatlah jadual aktiviti anda mengikut masa yang sesuai. Disiplinkan diri melakukan semua aktiviti yang telah ditetapkan. Pastikan apa yang telah dirancang di dalam jadual mesti diikuti dengan betul. Barulah berkesan. Seterusnya,
Teknik 15 minit lebih awal. Dalam zaman sekarang, sangat mudah untuk kita mengawal masa. Kita boleh gunakan telefon bimbit sebagai penjaga masa kita. Di dalam telefon bimbit, anda boleh setkan reminder untuk memberi peringatan kepada diri sendiri tentang jadual waktu yang tepat. Ada orang menggunakan kaedah menetapkan waktu 15 minit lebih awal dari waktu sebenarnya supaya lebih berdisiplin dan mengelakkan dari terlambat. Untuk pengetahuan anda semua, di Kolej Matrikulasi, anda perlu bergerak dari satu dewan kuliah ke dewan kuliah yang lain. Tak sama ya seperti mana di sekolah dahulu, cikgu yang datang kepada anda. Tetapi di program matrikulasi, anda yang perlu mencari pesyarah. Jadi, jangan biarkan pesyarah anda tertunggu-tunggu. Yang seterusnya, tentukan kepentingan aktiviti dan masa untuk bertindak berdasarkan Eisenhower Matrix. Anda seharusnya memikirkan dan mempertimbangkan sesuatu perkara berdasarkan elemen-elemen berikut. Yang pertama, perkara yang penting dan memerlukan tindakan segera. Contohnya, tugasan yang memang penting dan anda telah menghampiri tarikh tutup bagi penghantarannya. Maka, perkara ini perlu diberi keutamaan dan anda perlu segera bertindak. Yang kedua, perkara yang penting tetapi tidak memerlukan tindakan yang segera. Contohnya, tugasan yang tidak mempunyai tarikh akhir tetapi ia tetap penting. Anda boleh memilih, menentukan dan menyusun semula tempoh pelaksanaannya. Yang ketiga, perkara yang tidak penting tetapi memerlukan tindakan segera. Perkara ini anda perlu tangguhkan, namun anda boleh agihkan tugasan tersebut kepada orang lain yang anda percaya. Manakala elemen yang terakhir, perkara yang tidak memerlukan tindakan segera dan tidak penting, maka hal ini anda perlu abaikan. Tetapkan masa. Sebagai contoh, anda ingin siapkan tugasan kimia. Anda hadkan 15 minit untuk setiap satu soalan. Hal ini menjadikannya lebih menyeronokkan kerana sudah wujud satu permainan ataupun game dengan had masa. Anda pasti bersemangat menyiapkan tugasan. Gunakan diary. Catat tarikh dan masa yang penting di dalam diary anda agar tidak terlepas pandang. Diary pecahan masa dapat membantu anda melakukan tugasan dan mencapai matlamat yang ditetapkan. Ia juga turut membantu anda untuk merancang aktiviti harian berdasarkan apa yang mesti dibereskan. Secara langsung, ia membantu anda untuk menggunakan masa yang terluang untuk menyiapkan tugasan atau aktiviti yang ingin anda lakukan. Seterusnya, tips kalender dalam talian. Ada pelbagai aplikasi dalam talian boleh digunakan atau anda boleh set reminder pada alarm telefon bimbit anda. Dengan menggunakan kalender dalam talian, anda dapat mencapainya daripada alat yang pelbagai, dapat membuat jadual tugasan, ingatan tentang kuis, peperiksaan dan lain-lain dengan mudah serta membuat nota peringatan. Baik, tips seterusnya. Jangan mudah terpedaya. Masa bergerak sangat pantas. Kadang-kadang, tanpa kita sedar, hari telah menjelang petang. Sedangkan, banyak perkara yang kita tidak lakukan. Jangan biarkan diri terpedaya dengan masa yang ada. Anda hanya membazir masa. Para pelajar sekalian, anda berada di program matrikulasi hanya 2 semester. 2 semester bukanlah lama. Jangan terkejut. Ada subjek yang baru sahaja belajar, dah ada kuis. Dan kuis ini pula diambil kira di dalam markah penilaian berterusan. Seterusnya, mempengaruhi markah peperiksaan akhir kalian. Penting tu, jangan lengahkan masa dengan perkara yang tidak berfaedah. Tips seterusnya, anda perlu menyimpan semua tugasan dan urusan pembelajaran agar sistematik. Contohnya, buatlah sistem penfailan mengikut subjek dan simpan semuanya di satu tempat. Baiklah, ini merupakan tips yang terakhir. Siapkan tugasan dengan betul semasa kali pertama anda lakukan.
Pastikan anda menyediakan draft tugasan dan berbincanglah dengan rakan sekuliah ataupun pensyarah anda agar apa yang anda lakukan adalah betul dan menepati apa yang diinginkan. Perkara ini memberi impak kepada pemarkahan penilaian berterusan anda yang diambil kira dalam pencapaian akademik. Ya, impak kepada pemarkahan peperiksaan semester program matrikulasi atau yang dikenali sebagai PSPM. Untuk pengetahuan semua, PSPM semester 1 amat penting kerana menjadi kayu ukur bagi permohonan ke universiti awam dalam sistem UPU, khususnya program yang bertemu duga. Keputusan PSPM semester 1 juga digunakan sebagai salah satu tapisan kelayakan bagi penghantaran pelajar cemerlang iaitu PPC, pelajar yang ingin melanjutkan pelajaran ke luar negara yang dinamakan sebagai Skim Latihan Tenaga Pengajar Program Matrikulasi SLTPPM. Jujurnya, fasa hidup di program matrikulasi hanyalah satu latihan bagi graduan dalam menghadapi kehidupan sebenar yang lebih mencabar. Dan jika semasa program matrikulasi anda tidak mampu mengurus masa dengan baik, bagaimana nanti apabila bekerja ataupun telah berkeluarga? Fikir-fikirkan dan bertindak untuk kebaikan diri anda. Sekian dulu dari kami, tim kaunselor program matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia. Semoga berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Osman Isabel Zainal, adalah Ketua Jabatan Matematik College Matrikulasi Kejuruteraan Pahang, dan tadi kita dah selesai menonton video berkaitan dengan kalimat urusan masa. So untuk slot tengah hari ini saya akan bersama dengan pelajar sekalian semua untuk kita teruskan bagi kalimat berkenaan dengan jadual waktu dan PDPR. Okey, untuk kalimat berkenaan jadual waktu saya ingin menggunakan satu website yang telah kita bina bertujuan untuk memudahkan para pelajar berhubung dengan ucapan masing-masing mengikut jadual yang akan dikongsikan nanti. Okey. Okey. Kita tengok di gambaran ini. Okey, saya paparkan di sini. Saya harap para pelajar dapat mengerti. Di sini adalah website Reach Out KMKPH. Website ini kita bina untuk bantu pelajar berhubung dengan pensyarah bagi praktikal masing-masing. Saya akan terangkan secara ringkas apa yang ada dalam Reach Out ni dan macam mana apa yang perlu pelajar lakukan. Okay, pertama sekali dalam Reach Out ni kita di sebelah kiri, saya tunjukkan sini dulu, ada senarai kursus yang akan para pelajar belajar sepanjang semester 1 di KMKPH. Ada empat kursus wajib dan 4 kursus keras. Okay, keseluruhannya ada 8 lah. So dekat sebelah kiri ni ada 8. So tengok nanti. Oh ya, dalam masa yang sama saya akan maklumkan link Reach Out ni nanti kita akan share dalam grup Telegram info official KMKPH pelajar, yang mana channel di mana channel tersebut adalah untuk para pelajar sahaja, bukan yang grup yang mulia bukan grup yang ramai-ramai ni. Kita dah ada satu channel khas di mana hanya pelajar sahaja yang berada dalam channel tersebut. So link untuk Reach Out ni akan dikongsikan dalam Telegram channel tersebut. Okay, link ni akan diberikan selepas slot ucap nama pengarah pukul 3 petang nanti. Okay, tapi saya terangkan dulu. Okay, Reach Out yang ni
Kalau nanti pelajar dapat link, boleh tengok di bahagian bawah. Okey. Okey, di bahagian bawah ada Telegram official, link Telegram official info belajar KMKPH sesi 2021-2022. Ini yang saya sebut tadi lah. Jadi untuk pelajar yang masih belum join lagi channel ni, boleh join nanti. Okey, untuk yang dah join tak apalah. Memang semua maklumat kita akan mulai hari ini. Apa sahaja maklumat berkaitan dengan untuk maklumat pelajar sahaja, kita akan salurkan di channel yang saya maksud tadi. Okey, seterusnya yang mana yang penting di sini adalah link berkaitan dengan praktikum dan jadual. Praktikum classes and timetable. Okey, kalau nanti pelajar dah dapat link reach out, mula sekali tengok dekat senarai praktikum untuk tahun kelas. Okey, praktikum ni kalau dekat sekolah dulu macam kita punya tingkatan lah. Tingkatan 4, tingkatan 5 kalau kat sekolah kan. Dan nama kelas kita, kalau dulu kat sekolah kita ada 5 sains 1, 5 sains 2 tu nama kelas kita. Dekat matrikulasi kita labelkan dengan huruf ataupun kod EB1 untuk asas kejuruteraan. EB1 untuk asas kejuruteraan. Ada 15 praktikum. Saya scroll dulu. Nanti boleh tengok rinci cari nama masing-masing. Kemudian kita ada seterusnya untuk kursus yang seterusnya yang kedua iaitu kejuruteraan awam. Kod adalah EA1. Ada 3 praktikum untuk kejuruteraan awam iaitu EA1, EA2 dan EA3. Jadi pelajar yang mengambil jurusan kejuruteraan awam tengok kod pada EA. Adakah awak pada kelas pada praktikum EA1, 2 ataupun 3. So boleh nampaklah kat sini. Contoh macam ni saya tunjukkan. Contoh pelajar EA1 adalah Muhammad Alif Haikal bin Muhammad Sensi. Kemudian Aida Hazirah binti Haili. Aida Farhanah binti Ayub. Ini nama pelajar-pelajar yang berada dalam praktikum EA1. EA1 macam kelas dululah. Awak 5 sains 1, 5 sains 2. Okey. Ada 3 praktikum untuk kejuruteraan asas. Kemudian kita tengok kelas sosio, kejuruteraan mekanikal. Mekanikal pun ada 3 praktikum. So pelajar yang ambil kejuruteraan mekanikal scroll kat bawah tengok nama kamu pada senarai bagi kejuruteraan mekanikal. EM adalah kod praktikum bagi kejuruteraan mekanikal. So boleh tengok kat sini. Dan yang keempat, kan ada 4 jurusan kejuruteraan kan. So, yang keempat adalah kejuruteraan elektrik di mana kod praktikum dia adalah EE1, EE2 dan EE3. Kejuruteraan elektrik juga ada 3 praktikum. Okay, boleh tengoklah. Ni kira rakan kelas awak lah ni. EE1 ni ada 8 orang. Ni lah ada 1 kelas untuk EE1 punya classmate lah. Macam tu. Okay. Alright. Okay, seterusnya dah tahu kita duduk praktikum mana. Okay, contohlah saya ambil. Katalah saya tengok belajar, nak tengok jadual pula. Saya dah tahu contohnya saya Nurul Hidayah kan. Katalah saya adalah pelajar Nurul Hidayah binti Zulkifli di mana praktikum saya adalah praktikum EA1 kan. Nama kita ada kat EA1 kan, Nurul Hidayah ni. Okay, jadi apa nak buat? Nurul Hidayah ni akan scroll bawah dalam workshop ni, tengok jadual waktu. Okay, ni jadual waktu untuk EA1 dan kalau scroll lagi kat bawah akan ada jadual waktu bagi semua praktikum lah. So untuk EA1 kita pergi lebih terperinci apa yang kita boleh nampak dalam jadual kolej kita. Secara keseluruhan pelajar akan ada PDP kelas hari Isnin sehingga hari Jumaat. Bermula 8.15 pagi hingga 4.15 petang di mana ada waktu rehat yang standard setiap hari antara 1.15 hingga 2.15 petang untuk solat dan makan tengah hari lah. Selain daripada itu, kalau tengok dalam jadual, ada juga beberapa ruang free antara masa PDP yang ni pun samalah untuk rehat lah. Mungkin untuk segarkan diri, untuk riliskan, nak cari nota ke apa benda, antara ni adalah waktu senggang lah. Dan jadual untuk setiap praktikum kena cek tak sama. Tak sama maksud saya, syarahnya berbeza. Jadi kita kena cek nanti dalam jadual masing-masing siapa pensyarah yang mengajar
praktikal masing-masing. Okay. So kalau tengok dekat sini, di penjuru atas ni adalah jadual bagi EA1. Ni nama kelas lah. EA1. Saya tulis sikit, kisahkan. So EA1 ni nama kelas. So pelajar EA1 macam tadi, Nurul Hidayah ini jadual dia. Dan kalau tengok di sini, mungkin ada beberapa perkara. Okey, saya terangkan di sini contoh hari Isnin 8 suku pagi. Okey, ini apa? Ini adalah kuliah fizik. LEC, lecture lah, kuliah fizik yang diajar oleh siapa nama pensyarah kita? Ni, tulisan yang halus ke bawah ni, cik ni. Oleh Madam Hidayah. So, Madam Hidayah akan mengajar EA1 untuk kursus fizik. Kursus tu mata pelajaran, kalau kat sekolah kita pakai subjek mata pelajaran kan, fizik, kimia, matematik. Dekat matrikulasi, kursus mata pelajaran yang kat sekolah tu kita tak panggil mata pelajaran dah, kita panggil kursus. Jurusan kejuruteraan awam, jurusan kejuruteraan elektrik elektronik, tapi kursus fizik, kursus kimia, kursus matematik. Okay, baik, istilah kita berbeza lah sebab sekarang matrikulasi dia dah tak sama macam sistem sekolah. Okay, so kita pergi lagi tengok pada jadual. Kemudian pada pukul 8 suku hari Jumaat, hari Isnin, 9 suku habis lecture fizik yang diajar oleh Madam Hidayah. Kemudian 9 suku hingga 10 suku lecture sivil sebab EA adalah untuk jurusan kejuruteraan awam. Jadi dekat sini adalah dia punya kursus kejuruteraan awam dia lah yang diajar oleh Seraja. Raja yang ini adalah nama pensyarah dia. So yang bawah nama pensyarah lah. Dan seterusnya untuk hari Isnin bagi kuliah matematik, lecture matematik pukul 11 suku ni diajar oleh Madam Suhana. Okey, jelas? Nanti kalau ada pertanyaan saya akan jawab pada sesi Q&A di hujung kalimat ya. Okey, seterusnya kalau perasan dekat sini, hari Isnin ni sebelah petang ada co-curriculum. 2 jam kan? Co-curriculum dan nama pensyarah dekat sini ada 2 orang kalau perasan. Saya akan zoom sekejap. Okey, tak boleh tengok nanti. Nama pensyarah dekat sini adalah Eswadi dan Rosnia. Bermakna EA1, praktikal EA1 akan dipecahkan kepada 2 orang pensyarah bagi kursus co-curriculum. So nanti bila dia kat link reach out, awak pilihlah mana-mana satu dulu pensyarah sebab pembahagian belum ditetapkan lagi melibatkan pecahan antara pensyarah macam ni. So tak ada masalah. Nanti bila nak pergi kepada link reach out yang akan saya terangkan sekejap lagi nanti, boleh pilih dulu, masuk dulu mana-mana satu link Encik Aswadi ataupun link Puan Rosnia. Nanti kalau ada perubahan pensyarah akan maklumkan dalam grup Telegram ataupun WhatsApp yang dah masuk tu lah. Okey, seterusnya kita pergi ringkas saja, saya tak akan pergi semua. Hari Selasa kalau perasan pukul 9 suku ada TUT. TUT ni ada singkatan bagi tutorial sivil, iaitu tutorial bagi kursus kejuruteraan awam yang juga diajar oleh Seraja. Kita tengok balik kita punya jadual. Kadang-kadang kuliah dan untuk pensyarah yang berbeza. Jadi kena tengok. Kalau pensyarah berbeza bermakna awak kena cari 2 pensyarah lah. Kena cari link untuk 2 pensyarah bagi kejuruteraan awam. Okey, kalau tengok kat sini tutorial fizik pun sama diajar oleh pensyarah yang sama dengan kuliah. Jadi pergi pada satu pensyarah sahaja. Pensyarah link yang sama iaitu pensyarah Madam Hidayah. Okey. Hari Rabu, pagi-pagi lagi dah ada praktikal kimia. Praktikal kimia oleh Encik Zukiman. So adakah Encik Zukiman pensyarah yang sama untuk tutor dan kuliah? Tengok balik dalam jadual. Okey, dalam jadual lecture kimia dekat mana? Saya nampak kat sini ada tutor kimia Encik Zukiman dan lecture kimia. Okey, lecture kimia. Lecture kimia yang sama atas hari Isnin ni. Lecture kimia juga diajar oleh Encik Zukiman. Jadi senang, semudah saja, satu sahaja link yang perlu diisi. Nanti Encik Zukiman akan terangkan setiap kelas lecture, tutor, praktikal tu apa link yang perlu awak klik untuk kelas pada setiap slot yang berbeza ni lah. Sama ada pergi pada Google Meet ke, atau dibagi bahan bidik di YouTube ataupun apa-apa bahan yang pensyarah kita dah sediakan. Okey, untuk hari Jumaat, kelas akan tamat awal iaitu pukul 12.15 untuk penyuluhan kepada pelajar Muslim untuk solat Jumaat lah. Dan petang hari Jumaat tidak ada apa-apa PDP.
Okay, kalau perasan hari Jumaat juga masa yang pertama tu, first period dekat sini 8 suku tu kosong kan, tak ada apa-apa PDP. Ini adalah ruang untuk college mengadakan perhimpunan ataupun apa-apa aktiviti. Kadang kita buat macam yasin, kadang kita buat ceramah agama ataupun himpunan belajar, tapi bukan setiap minggu. College akan maklumkan sekiranya pada minggu tersebut, hari Jumaat minggu tersebut ada aktiviti sekian-sekian. Bukan setiap minggu lah. Okay, jadi kena sentiasa ada. Okey. Saya rasa secara ringkasnya di situ, kalau ada soalan nanti pada slot Q&A saya akan jawab. Okey, katalah tadi Nurul Hidayah tadi kan, dia dah belajar, nama medium dia Hidayah juga. Okey, contohlah, katalah Nurul Hidayah tadi, praktikum PA1, dia nak tengok pensyarah kejuruteraan awam dia seraja tadi. Okey, so dia nak kontak seraja macam mana? Okey, tengok pada bahagian sebelah kiri yang ada 8 list ni. Okay, yang sebelah kiri ni, pergi kepada link yang ketiga engineering. Okay, sebab dia nak cari pensyarah kejuruteraan kan. So, pensyarah kejuruteraan awam, elektrik, elektronik, mechanical, kejuruteraan asas, semua dalam satu senarai pada link engineering. So, kena scroll lah. Kalau tadi kelas EA1, subjek kejuruteraan awam diajar oleh Seraja, betul? Dalam jadual tadi nama Seraja kan? Okay, so awak klik pada Seraja. Dan dekat sini ada link yang telah diberikan oleh Seraja. Klik dekat situ, akan terus kepada sama ada Seraja ni dah standby kan my link dia, ataupun ada pensyarah yang standby Telegram group dia ataupun WhatsApp group. So nanti senang bila sampai kepada bila pelajar dah dikumpulkan mengikut pensyarah praktikum masing-masing, yang pensyarah yang mengajar praktikum masing-masing, awak tinggal tunggu arahan saja oleh pensyarah nak buat apa nanti kelas. Sebab kita tahu PDP bermula esok. So 8 suku pagi kita akan guna jadual hari Rabu. Tengok balik jadual esok nak belajar apa. Tengok balik semua, tengok jadual. Jangan risau link ni akan diberikan petang nanti. So saya nak terangkan dululah. So maknanya hari Rabu, okey, esok hari Rabu semua pelajar akan ada practical chemistry. Amali kimia. So klik pada nama pensyarah, tunggu nanti pensyarah akan bagi arahan. So saya nasihatkan once awak dapat saja link reach out ni nanti, tapi duduk diam-diam, perhatikan betul-betul jadual, terus masuk kepada link pensyarah semua subjek, semua kursus yang mengajar masing-masing lah, belajar masing-masing. Jangan tunggu hari Rabu baru nak tengok pensyarah yang belajar hari Rabu, klik hari Khamis nanti baru nak tengok. Kalau boleh jangan lewat, sebab nanti mungkin ada info yang perlu diberi oleh pensyarah kursus masing-masing. So maknanya macam esok pagi 8 suku, Zulkifli ni akan standby dalam grup Telegram dia ke grup WhatsApp dia, tengok link dia, setiap pensyarah ada link masing-masing. Dan dia akan bagi link Google Meet, mungkin dia nak buat Google Meet dengan awak pagi esok. So kena standby awal lah. Malam ni selewatnya dah masuk pada grup Telegram masing-masing. Untuk 8 kursus. 4 kursus wajib, 4 kursus teras. Okay. Alright. Saya rasa untuk bahagian jadual waktu dan PDPR itu sahaja yang saya nak terangkan. Kita pergi kepada Q&A. Okay, untuk reach out KMK page ni, kita akan riliskan link ini, website yang ni, yang semua orang tengah tengok sekarang, dalam grup, dalam channel info official pelajar pukul 5 petang. So standby pukul 5 petang, semua orang tengok satu-satu, mula-mula sekali tengok senarai nama, tengok ikut jurusan masing-masing, siapa yang awam, tengok senarai pada awam, siapa yang asas kejuruteraan, tengok pada asas kejuruteraan. Asas kejuruteraan dia banyak sikit lah, ada 15 praktikum, so kena scroll satu-satu. Tahu je awak praktikum mana, itu kelas awak. Okay, tahu je kelas, tengok pada timetable. Okay, dan tengok nama pensyarah, pergi klik satu-satu. Okay, contoh kalau tadi pensyarah matematik, inilah pensyarah kita, pensyarah matematik. Katalah mengajar tu medium Fatihah, klik medium Fatihah, dia ada standby dah dekat sini Telegram dulu. Jangan masuk link
link pensyarah yang tidak berkaitan mengajar praktikum awak. Itu saya nasihat awal-awal lah. Kalau tidak nanti akan ada confuse lah, banyak sangat yang tidak sepatutnya kan. Pelajar hanya masuk link pensyarah yang berkaitan sahaja. Okey, harapnya tu adalah. Okey, saya rasa itu saja. Kalau ada yang saya kurang jelaskan, boleh tanya dalam Q&A. So, kita guna Google Meet ke nanti? Ya, kita akan guna Google Meet atau apa-apa sahaja platform yang pensyarah dah tentukan. Bukan semestinya Google Meet. Ada pensyarah kadang dia prefer guna Telegram. Ada pensyarah yang dah sedia dah video yang dia dah buat elok-elok cantik-cantik untuk belajar. So ada macam-macam kaedah lah. Tapi ya, antara platform yang kita biasa gunakan adalah Google Meet. Okay, jelas Syazrul dan Jimmy? Alright, soalan lagi. Okay, Nurdila. Saya nak tanya tentang buku nota dan rujukan matriks. Adakah akan diberikan atau perlu beli sendiri? Okey, untuk matrikulasi, kita tak ada buku rujukan macam sekolah yang wajib beli. Tapi ada beberapa syarikat penerbitan yang mengeluarkan buku rujukan bagi silibus matrikulasi yang boleh dibeli di mana-mana kedai buku besar lah. Bukan semua kedai buku ada buku rujukan matrikulasi, tapi boleh sebaiknya tengok pada kedai buku yang besar-besar. Okay. College tak ada keluarkan buku rujukan. Tapi setiap pensyarah akan berikan bahan PDP untuk bantu pelajar. Sama ada bahan PDP itu dalam bentuk nota PowerPoint, PDF ataupun yang mana berkaitan lah. Ya, so nota ia diberikan, cuma bukannya nota tu boleh dibeli di kedai lah. Ada pensyarah yang selalukan. Okay, alright. So lain soalan boleh ya Nurila? Okay. Ya Seraja, aku Seraja dah respon dah. Pelajar masuk dulu WhatsApp atau Telegram. Yang ni? Okay, ni apa yang Seraja awal-awal lagi dah panggil pelajar dia. Cara saya, pelajar masuk dulu WhatsApp atau Telegram group yang pensyarah wujudkan untuk memudahkan pelajar berkomunikasi dengan pensyarah. Okey, betul. Sama lah yang saya sebut tadi. Petang ni semua tengok jadual, masuk siap-siap link yang berkaitan supaya esok pagi-pagi standby je pada grup Telegram pensyarah tu apa yang diarahkan. Nak pergi kepada link Google Meet mana. Kemungkinan besar Google Meet lah sebab first time nak jumpa kan. Nak berkenalan dengan pensyarah kan. So itu tujuan reach out supaya supaya pelajar boleh dapat berkumpul dan berhubung dengan pensyarah yang mengajar praktikum dia. Senang untuk kita cek sebab masing-masing tak kenal, tak tahu mana satu Seraja, muka tak tahu macam mana kan. So dengan reach out ni akan membantu pelajar terus berkumpul pada satu link untuk menerima maklumat daripada pensyarah lah. Okey, Fang Wenyi. Kalau jadual EB1 dan EB2 sama, dua-dua kelas ni akan belajar sama-sama ke? Kalau pensyarah dia sama, dia belajar sama-sama. Maknanya nanti dalam link Google Meet itu bergabunglah EB1 dan EB2. So kalau perasan, kelas kita serentak. Maknanya semua praktikum akan belajar matematik pada masa yang sama. Betul kan? Akan belajar matematik pada masa yang sama, tapi tidak semestinya sama pensyarah. Jadi tengok balik jadual. Kalau sekiranya beberapa praktikum tu diajar oleh pensyarah yang sama, contoh macam tadi Seraja, maka Seraja akan mengajar semua kelas tu pada waktu yang sama. Okey, ya. Okey, saya kemudian Hishamuddin Herman. Bila email terima terdapat bagi yang tadi ya. Okey, tak ada sebab. Kalau tak ada sebab lupa username, kalau pelajar sekolah kerajaan yang tak tahu ataupun dah lupa email terima dia, boleh berhubung dengan sekolah masing-masing. Sebab email terima ni sebenarnya didaftarkan masa kita kat sekolah lagi. So memang
dan password kita. Tapi kalau bagi yang lupa, boleh berhubung dengan sekolah masing-masing. Sekiranya memang tak ada, untuk pelajar yang bukan sekolah kerajaan, mereka memang tidak pernah ada email gamer. Jadi apa yang perlu buat adalah college akan bantu untuk create email tu. College hanya akan bantu berhubung dengan pihak PMKPM untuk bina email, untuk buatlah, untuk create email telima yang baru hanya untuk yang tak memang daripada asal ada sahaja. Tapi sekiranya memang dah ada di generate daripada sekolah dulu, maka kena tanya pihak sekolah. Okay. Alright. Kemudian yang okay. Soalan seterusnya, Ibn Ahmad. Puan, tutoran yang dalam borang peribadi pelajar nak isi apa ya? Yang tadi, yang EA1, EA2 itu adalah tutoran praktikum lah sebenarnya. Praktikum tu macam kelas awak dulu kan, 5 sains 1, 5 sains 2, 5 mekanikal 1, 5 mekanikal 2. Itulah dia yang dimasukkan dengan praktikum. Tutoran yang dalam borang peribadi, saya rasa ni maksudnya praktikum ni. Praktikum. EA1, EA2, EA3. EE1, EE2, EE3. Tengok awak punya jurusan tu, jurusan apa. Okey. Boleh jelas Okey, Piravin Karunamurti tanya AutoCAD tu apa? AutoCAD ni adalah satu software lukisan kejuruteraan yang akan awak belajar nanti dalam kursus kejuruteraan. Semester 1 belajar dah. Yang ni boleh tanya detail dengan Seraja. Siapa belajar dengan Seraja nanti Seraja. Yes, AutoCAD nanti akan belajar. Dia ada satu software untuk melukis kejuruteraan. Lukisan kejuruteraan Okey. Lagi? Kan? Nurbila tanya, Puan setiap kelas akan mendapat guru kelas macam kat sekolah dulu ke? Tak ada. Kita tak ada guru kelas. Tapi kita ada coach. Yang tadi kalau Kak Limat bagi tadi, kita ada slot Mepro kan? So Mepro tu adalah kalau kat sekolah dulu macam mentor-mentee lah. Setiap pensyarah ada beberapa pensyarah menjadi coach, akan ada beberapa pelajar di bawahnya yang dipanggil coachee. Tapi kita tak ada guru kelas. Maknanya bukan EA1 ada satu pensyarah guru praktikal, dia tak ada. Kita tak ada sistem macam tu Jadi untuk pelajar sekiranya ada masalah apa-apa yang berkaitan, boleh merujuk kepada coach. Coach tu macam guru kelas awak dulu lah. Kalau ada masalah ke, merujuk kepada coach. Senarai coach akan diberikan kemudian. Hari ni belum lagi. Okey, Nurmila tanya, boleh Puan terangkan kuliah praktikal tu macam mana? Okey, kalau kita face to face, kalau awak dah datang college nanti, sebenarnya kuliah, tutoran dan praktikal ni tiga benda yang berbeza. Tapi untuk semester 1 disebabkan pandemik COVID-19 ni, di mana kita belajar secara online, maka nampak macam dia lebih kurang sama. Okey, secara ringkas, kuliah adalah bila beberapa praktikal bergabung dalam satu bilik kuliah dan diberikan penerangan oleh pensyarah secara one way lah. Jadi macam penerangan saja, itu kuliah, lecture. Yang kedua adalah tutorial. Tutorial ni pelajar akan belajar dalam kelas yang lebih kecil mengikut praktikal masing-masing dalam bilik yang lebih macam bilik darjah. Macam bilik darjah, macam kelas kita kat sekolah, di mana pensyarah akan bincang soalan dengan pelajar, two-way communication. Pensyarah akan tanya soalan pada pelajar, pelajar akan tanya soalan pada pensyarah. Itu adalah tutorial. Kalau face to face lah, maknanya kalau situasi sebenarnya kita punya kaedah PDP. Praktikal, amali dan bengkel. Untuk kimia dengan fizik kita panggil amali. Untuk kejuruteraan ni, mana-mana lah antara empat ni kita panggil bengkel. Pelajar akan masuk ke bengkel dan makmal untuk buat hands on. Buat eksperimen fizik, eksperimen kimia, buat guna mesin dekat bengkel, semua itu adalah praktikal. Tapi disebabkan sekarang semester 1 kita, PDP kita online sepenuhnya, maka semuanya adalah pada online lah. Tak nampak beza, tapi akan ada praktikal tu akan ada video yang akan membantu awak untuk faham macam mana hands on yang sepatutnya awak buat
tapi dalam bentuk video. Yang tu nanti pensyarah kejuruteraan dia orang dah standby dan bahan-bahan yang perlu untuk belajar lah. Tapi untuk online ni saya boleh katakan hampir samalah, kuliah dengan tutoran tu adalah bentuk yang sama sebab kita tak ada pilihan, kita memang online sahaja sekarang. Tapi nanti semester 2 bila masuk ke college nanti semester 2 insyaAllah ada rezeki kita jumpa. Macam tadi lah perbezaan untuk antara ketiga mode PDP tadi. Alright. Okay. Saya dah jawab soalan yang sama untuk Zulcik. Dah tanya. Ya, saya dah beritahu tadi beza lecture dengan tutorial. Maka sebenarnya bila online tak nampak beza sangat kan. Tapi bila jumpa nanti, lecture ni gabungan satu kelas besar lah. Mungkin dalam 50 orang pelajar dalam satu kelas. Tutorial ni lebih kepada kumpulan lebih kecil yang mana aktiviti perbincangan tu lebih fokus kepada two-way communication. Pelajar dan pensyarah boleh bersoal jawab lah. Okay. Alright, saya pergi lagi soalan. Aina Nazira, orang apa ya ni? Buat diri nak tulis. Okay, dalam HCP kalau soalan tu minta tutoran ya EP1, EP2 itu adalah praktikum yang dalam senarai nama tadi. Itu awak punya tutoran. Kita panggil tutoran juga sebenarnya. Kita panggil praktikum, kita panggil tutoran. Tutorial adalah kelas. Tutorial adalah kelas tutorial, kelas kuliah, kelas praktikum. Tutoran adalah sama dengan praktikum tadi lah. Okay. So dalam orang kalau dia tanya tutoran, dia tulis EP1. Kalau tanya praktikum pun EP1. Dia istilah tu benda-benda yang sama sebenarnya. Okay, seterusnya soalan daripada Fai. If terpaksa skip kelas sebab ada appointment, macam mana nak inform? Okay, WhatsApp pensyarah. Bagi tahu siap-siap sebab awak appointment awak dah tahu kan hari tu tak boleh hadir kelas kan. Ada pukul 8 ada appointment dekat klinik ni, dekat hospital ni. So WhatsApp pensyarah sebelum kelas bagi tahu seraja saya ada appointment di sekian-sekian tempat, pukul sekian-sekian tempat, minta maaf tak dapat hadir. Nanti ada ambil MC, ambil surat daripada hospital, klinik apa record sebagai bukti untuk seraja rekodkan bahawa pelajar ni tidak dapat hadir kelas pada waktu jadual disebabkan ada appointment. Okay, apa nak buat lepas tu? Recording apa sahaja bahan yang seraja serahkan pada waktu kelas yang awak skip tadi, yang awak kira appointment tu kan. Sama ada dia bagi recording video dia ke, dia bagi bahan latihan untuk jawab sebagai tugasan ke, ataupun kadang-kadang Google Meet yang seraja mengajar waktu kelas tu pun ada link recording dia di mana balik daripada klinik nanti bila dah sihat boleh klik balik, boleh tengok balik rakaman seraja mengajar yang pukul 8 tadi tu pada waktu-waktu bila untuk awak buat ulang kaji. So sebenarnya kita tak akan rugi apa-apa lah. Even kalau bila-bila masa free, anytime semua pelajar boleh lihat semula rakaman PDP bagi pensyarah yang mengajar. Sama ada video tu memang dah ada recording ataupun dia buat live Google Meet tapi yang direkodkan. Boleh Ya, WhatsApp pensyarah. Syazrin Rajmi, sama rupanya praktikal dengan tutoran. Sama. Ya, sama. Okay. Website tu. Oh belum lagi. Saya jawab. Okay. Gani ni busted. Okay. Website Reach Out KMKPH akan saya masukkan dalam channel info official KMKPH student pukul 5 petang. Kita tak bagi sekarang sebab ada beberapa info lagi yang kita nak masukkan. Sekarang saya terangkan dulu, awak faham apa nak buat. Pukul 5 nanti dah selesai taklimat daripada pengarah Puan Nafiza, saya akan share link tu dalam grup Telegram channel. Bukan grup Telegram yang awal Kita ada satu grup lagi channel yang mana itu untuk pelajar sahaja.
Jadi saya harap pelajar pastikan kalau boleh dalam tu tak ada ibu bapa atau waris lah, sebab kita nak masukkan info-info yang berkaitan dengan PDP, maklumat program dalam tu. Tapi grup Telegram yang asal, yang mana kebanyakan waris dan parents pun ada dalam tu, boleh terus kekalkan. Nak bertanya pun boleh. Cuma channel ni kita one way communication kan. Boleh info sahaja. So hanya boleh, link akan saya share dalam channel info official page pelajar 2021-2022. Okey. Seterusnya, beberapa soalan lagi sebelum kita habis slot 851. Syed Fardin, bolehkah berlaku pertukaran pelajar ke kelas lain? Tak mustahil, tapi kita tak tukar tanpa sebab. Boleh, tapi tak mustahil. Maksud saya pertukaran boleh, tapi kalau tak ada sebab nak tukar, kita tak melakukan pertukaran. Kecuali mungkin bagi kes-kes kemudian di mana pelajar bertukar jurusan. Sebab ada beberapa permohonan yang mana pelajar mohon untuk tukar jurusan kan. Daripada kejuruteraan asas nak tukar kepada kejuruteraan mekanikal. Dan dia akan tukar daripada kelas praktikum EB kepada EM. Tapi kalau antara EB1 kepada EB2, EB2 kepada EB3 tak, kita tak akan tukar pelajar sebab kita dah bagikan pelajar tu sama rata bilangan dia. Okey. Lagi. Okey, kalau tak ada soalan, kita boleh tamatkan dulu. Ataupun kalau mungkin dah sah, kalau ada soalan. Petang nanti kita akan pada slot yang terakhir iaitu ucap tamu mengarah. Harap semua pelajar boleh jemput ibu bapa dan waris untuk menyertai ucap tamu mengarah Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Faham pukul 3 petang. Ada banyak info maklumat yang akan dikongsikan oleh puan pengarah kita. So boleh kenalan lah dengan pengarah kolej kita. Okey, saya rasa ya. Atau nak tanya soalan. Ada soalan. Ya, kalau ada soalan boleh masuk, boleh. Kalau ada soalan boleh type di sebelah tadi bahagian cetik. Semua dah faham ni. Kita kena tengok jadual dulu sebenarnya. Okey, kalau ada masalah berkaitan dengan jadual, kena balik share je. Ya. Ini sebab kita tak dapat lagi reach out pun, so mungkin kita tak nampak apa masalah yang kita boleh dapat soalan. Okay, saya tunggu soalan. Okay, total pelajar KMKPH. Okay, thank you Wan Syakir. Sekejap ya. Total pelajar KMKPH sehingga tengah hari tadi adalah 247 orang. Sehingga tengah hari tadi, 27 hari bulan 7 ni, total pelajar adalah 247 orang. Okay. So nanti akan boleh tengoklah nanti senarai nama. Okay, Syaza Adriana. Lecture memang akan record ke? Ya. Kalau Google Meet bersyarah memang akan record supaya pelajar boleh tengok balik kuliah tu bila-bila masa yang lain. Okay. Boleh tengok balik pulang kaji malam ke hari lain kan. Kita nak tengok balik mungkin ada part-part yang kita tertinggal, yang kita tak faham masa bersyarah ajar tu, kita tak boleh nak faham sangat kan. Okay. So nanti bila waktu lain kita nak pulang kaji, kita tengok balik. So ya, video tu akan di link recording video tu, file akan dikongsi dengan pelajar. Fang Wenyi tanya, dalam kelas semua wajib open kamera ke? Kalau tanya saya suka pelajar saya buka kamera. Tapi tergantung pada pensyarah sebenarnya. Kalau tanya saya, ya. Saya rasa untuk kelas sebaiknya pelajar buka kamera supaya senang berkomunikasi. Contoh macam sekarang,
Kalau perasan kan, kalau saya bercakap dan awak nampak muka saya, kita lebih jelas dan faham apa yang kita dengar. Berbanding dengan 1 jam kita kuliah, kita tak nampak muka pensyarah, so dia akan jadi kurang lah, tak best sangat lah. Tapi tengok pensyarah, saya rasa boleh tanya pensyarah masing-masing. Okay. Ya, nanti kalau ada apa-apa yang berkaitan dengan kejuruteraan ni, AutoCAD, boleh tanya dengan pensyarah kejuruteraan masing-masing. Petang nanti dapat link reach out, tengok pensyarah kejuruteraan. Malam ni dah boleh tanya macam-macam dengan pensyarah masing-masing. Tanya nota nak ambil kat mana, apa nak buat esok. Tanya pensyarah siap-siap malam ni. Sir, esok praktikal ni saya nak kena sedia apa? Nak buat apa? Nak kena ada alatan ke, nak kena ada prepare apa ke, tanya dengan pensyarah siap. Jangan tunggu pagi tu baru kita tanya kan, nanti kita tak sempat nak bersedia. Nanti kita tanya lah. Okay. Tarmizi, Ani tanya pertukaran jurusan dah selesai ke? Ya, dah selesai. Sedarai nama yang dimasukkan dalam reach out telah termasuk sedarai nama pelajar yang memohon untuk pertukaran jurusan. Okay. Last lah, kita ada beberapa minit lagi. Untuk soalan berkaitan AutoCAD ni saya rasa lebih sesuai dijawab oleh pensyarah kejuruteraan ya. Saya ajar matematik. So nanti saya takut saya jawab tu bukan yang complete answer. Jadi lebih baik nanti bila dah masuk dalam reach out, dalam grup pensyarah masing-masing, boleh tanya detail lagi best dengan pensyarah kejuruteraan ni. Okey, Nur Aisyah tanya untuk pelajar yang membuat rayuan. Keputusan rayuan ke kolej matrikulasi adalah pada 3 hari bulan 8. Jadi untuk pelajar yang memohon rayuan, boleh cek dalam website pada 3 hari bulan 8. Okey. Lagilah sekarang. Farizuddin tanya pasal borang ni, saya tak jawab di slot ni ya. Slot ni kita cerita pasal jadual waktu dan minit sahaja. Knowledge Warren, pelajar dimasukkan dalam praktikum secara random ke? Ya, random. Kita bagi je sama rata mengikut bilangan praktikum yang telah kita tetapkan. Tidak ada apa-apa penentuan pemilihan pelajar, random sahaja. Jangan risau, kita bukan streaming kan. Kita sekolah 5 size 1, 5 size 2 tu ikut result ke tak ada. Bukan ikut apa-apa penentuan, random ni sahaja. Okay? Tu. Okay. Okey, lagi saya tunggu soalan. Lepas ni nanti dah tak ada sesi soal jawab kan. Petang ni terus dengan Puan Pengarah. Kalau nak tanya, nanti petang lah boleh tanya dengan Puan Pengarah. Ataupun nanti boleh tanya dengan pensyarah yang mengajar masing-masing. Okey, so saya rasa masa pun dah sampai. So terima kasih kepada semua pelajar yang menyertai taklimat interaksi 8 pada tengah hari ini. Kalau ada apa-apa yang mungkin kurang jelas, boleh teruskanlah berhubung dengan pensyarah masing-masing. Dan tahniah sekali lagi saya ucapkan kepada semua pelajar baru. Harap kita boleh berjumpa dekat kolej nanti. Dan selamat mengikuti sesi pembelajaran yang bermula esok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam.